Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu qadda wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim ala da'atika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa ala alihi وصحبه وأهل محبته وأصل شؤون الأمة وفرج عنا هموما والغموما يا حي يا قيوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. InsyaAllah malam ini kita menyambung kitab Mukashafatul Qulub yang telah ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, dan kita masuk dalam tajuk keutamaan menjamu tetamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, janganlah kamu memaksa diri dalam menjamu tetamu sehingga kamu membencinya. Sesiapa yang membuat tetamunya marah, ia akan membuat Allah marah kepadanya. Barang siapa membuat Allah marah, maka sentiasalah dia berada di dalam permukaan Allah. Maka apabila kita nak menjamu tetamu, maka jangan sampai kita memberatkan diri kita. Maka menjamu tetamu ini satu amalan yang baik. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia muliakan tetamu. Maka kita disuruh muliakan tetamu, sehingga dikatakan oleh ulama, kalau kita ada tempat duduk, tempat tidur, bagi tempat tidur tetamu lebih baik pada kita. Kalau ada makanan, makanan lebih baik daripada kita bagi kepada tetamu. Tetapi afdalnya itu kita menjadi tetamu orang itu paling lama 3 hari. Jadi kalau lebih-lebih itu, maka bersamaan macam biasa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, afdal kita makanan dia lebih lazat daripada makanan kita. Kalau kita bagi tempat itu lebih baik daripada kita, itu afdal begitu. Maka ini antara kita ini diperintahkan memuliakan tetamu. Tetapi jangan sampai kita menyesa diri kita. Jangan sampai kita terpaksa berhutang sehingga membebankan hutang pada kita, ataupun jangan sampai membawa kepada tetamu menjadi marah dengan kita. Maka oleh kerana itu, layanglah tetamu dengan baik. Jangan sampai kita ini memudaratkan akan diri kita. Nabi SAW juga ada bersabda, tidak ada kebaikan dari orang yang tidak suka menjamu tetamu. Apabila tetamu datang ke rumah kita, yang pertama dia mendatangkan rahmat. Rahmat itu masuk di dalam rumah kita dengan adanya tetamu. Kemudian bila kita layan tetamu, kita mendapat doa malaikat. Kerana tetamu datang bukan keseorangan, tetapi di belakangnya ada malaikat-malaikat yang mendoakan dia. Dan apabila saja kita menjamu agar tetamu, menggembirakan tetamu, bermakna apa? Kita menggembirakan Allah dan Rasul. Rasul amat menyayangi, menyukai orang yang memuliakan akan tetamu. Dan apabila sahaja tetamu itu pulang, tetamu itu mengeluarkan segala perkara-perkara buruk yang ada dalam rumah kita. Maka dengan sebab itu, jangan kita tidak mahu menjamu tetamu, dan jangan ada sifat tidak suka tetamu datang ke rumah. Jadi kalau tetamu datang ke rumah, ini maknanya Allah mendatangkan rahmat kepada kita. Maka dikatakan bahawa pada suatu hari Rasulullah SAW datang kepada seorang lelaki. Lelaki itu banyak unta dan juga lembu. Ini dia panggil apa? Saudagar. Saudagar unta dengan saudagar lembu. Namun orang itu membiarkan baginda SAW dan tidak menjamunya. Sedangkan apa salah kalau dia sembelih seekor unta? Apa salah dia sembelih seekor lembu? Yang datang itu Rasulullah.
maka dia maknanya didatangi Rasulullah, sedangkan dia banyak unta, banyak lembu, tapi dia biar begitu. Apa maksud biar? Yakni dia tidak menjamunya, memberi makan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada seorang perempuan. Perempuan ini pula banyak kambing. Tadi banyak unta, banyak lembu, maka satu orang wanita yang banyak kambing. Lalu Nabi perempuan itu mempersilakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari Rasulullah datang rumah saya, mempersilakan dan menjamunya dengan menyembelih kambing. Maknanya menyembelih kambing. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, perhatikanlah dua orang ini. Satu, dia ada unta yang banyak, lembu yang banyak. Unta dan lembu banyak. Yang ini ada kambing saja. Kalau ikutkan kambing dengan banding lembu, besar lembu lagi. Bukan lembu saja, yang ini ada lembu dan unta yang banyak. Ini hanya ada kambing saja. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, kamu perhatikan dua orang itu. Perempuan itu yang hanya memiliki kambing, tidak mempunyai lembu ataupun unta, dia hanya memiliki kambing, dia telah berakhlak dengan sesuai tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang anugerah mendapat akhlak yang baik, maka beramallah sebagaimana wanita itu. Maka sayang 1000 kali sayang yang datangnya Rasulullah, tapi tidak memberi jamu. Kalau memberi jamu ini hatta kepada hamba pun Allah muliakan orang yang menjamu tetamu, apatah lagi yang datang kepadanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita itu menjamu. Maka afdal kita menjamu makanan yang disukai oleh tetamu tadi. Jangan kita tengok tetamu tu tak berani makan ni, kita pun mau masuk benda ni, dia pun tak makan, selamat makanan kita. Jangan begitu. Yang sebaiknya kamu ini menjamu tetamu yang kamu tahu tetamu itu suka makan apa. Ini tetamu ini berani kambing, masuk kambing bagi pada dia, sebab tahu dia suka kambing. Maka gembirakan hati tetamu tadi dengan jamuan. Maka ini menunjukkan bahawa dia telah berakhlak sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Abu Rafi', pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercerita pada suatu hari baginda sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang tetamu. Lalu baginda menyuruh aku, yakni Abu Rafi' tadi, Rasulullah menyuruh aku agar menemui seorang Yahudi. Katanya Rasulullah, Abu Rafi', pergi jumpa Yahudi tadi. Katakan kepada Yahudi tadi bahawa aku baginda ingin meminjam gandum. Pinjam gandum sikit. Sampai bulan Rajab nanti Rasulullah bayar. Maknanya begitu ada berhutang. Ada berhutang, kalau kita pinjam, kita cover, walaupun tak wajib, tapi afdalnya begitu. Ini Rasulullah aja. Saya pinjam duit awal 500, saya akan bayar minggu depan. Minggu depan ataupun bulan depan, bagi tahu begitu. Maka dalam keadaan macam itu, katanya kamu pergi jumpa Yahudi itu, pergi jumpa seorang Yahudi, kabarkan kepada dia bahawa baginda, yakni Rasulullah, mau meminjam gandum tadi, dan beritahu pada dia nanti sampai bulan Rajab bayarlah. Ini bulan Rajab lah ni, sampai bulan Rajab bayar, katanya tadi. Lalulah Abu Rafi' pergi dekat Yahudi tadi dengan beritahu, ini yang mau meminjam kepada kamu gandum ini Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Kejut dia, Muhammad bin Abdullah. Apa kata Yahudi? Ini Yahudi kata demi Allah. Kata Yahudi, demi Allah, aku tidak akan meminjamkan gandum. Aku ni tak beri pun orang pinjam gandum. Demi Allah, aku tak beri pun orang bila nak pinjam gandum. Sekali-kali aku tidak beri orang meminjamkan gandum kecuali Muhammad. Muhammad ni bagi. Maknanya dia memang payah nak beri orang pinjam gandum ni. Tetapi ini Yahudi kata,
Yahudi kata, demi Allah, aku sekali-kali tidak meminjamkan gandum kecuali Muhammad, yakni kecuali Rasulullah. Maknanya, tetapi apakah barang jaminan Rasulullah? Nak juga jaminan. Nak juga jaminan. Boleh bagi pinjam. Apa jaminan tadi? Maka dikatakan bahawa Abu Rafi' balik jumpa Rasulullah. Orang ini, ya Rasulullah, dia memang jenis tak beri pinjam orang. Tapi dia kata, kalau beri pinjam Rasulullah, tapi apa jaminan Rasulullah? Rasulullah nak beri apa kalau nak bagi pinjaman tadi? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling dipercayai di langit dan di bumi. Aku adalah orang yang paling dipercayai di langit dan di bumi. Seandainya dia meminjamkan kepada aku, ini sudah pasti tidak akan diragui lagi, aku akan membayarnya. Pergilah kepada kamu, dia nak, tak apalah, dia Yahudi nak buat mana, ambillah serban aku ni bagai jaminan. Rasulullah bagi kau serban. Bagi kau serban. Kenapa Rasulullah meminjam? Kenapa Rasulullah tak kata pada Abi Rafi', wahai Abi Rafi', kamu pergi ke jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bagi tahu pada dia, Rasulullah nak pinjam gandum, nak minta gandum dengan dia. Kalaulah Rasulullah suruh Abi Rafi' pergi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, memang sudah pasti tidak pinjamnya. Sudah pasti tidak pinjamnya. Kenapa? Mana mungkin Sayyidina Abu Bakar nak beri hutang pada Rasulullah? Maka di sini kata ulama, Rasulullah meminjam kepada orang Yahudi, menunjukkan apa? Menunjukkan harus kita meminjam kepada orang yang tidak beriman. Harus kita berurusan dengan orang yang tidak beriman. Dan satu lagi, afdal bila kita ini nak sesuatu, afdal kita berhutang daripada kita meminta. Dan kalau boleh, kita maknanya berhutang itu lebih baik daripada meminta-minta. Kenapa berhutang lebih baik daripada meminta-minta? Kerana berhutang lebih menjaga muruah kehormatan. Setiap yang diberi hutang akan dapat kembali. Tetapi kalau beri saja, maka tak dapat kembali. Boleh jadi dibimbangi. Pandangan orang yang memberi hutang kepada orang yang berhutang menjadi rendah pandangan. Maka memberi saja tadi. Maka kata ulama, berhutang lebih afdal daripada minta saja. Bagi tahu kepada Yahudi itu, ambil serban aku nak hutang gandum dengan dia. Kenapa Rasulullah nak berhutang gandum? Kerana Rasulullah SAW nak jamu tetamu. Nak menjamu tetamu. Dan Rasulullah orang yang paling dipercayai, pasti Rasulullah akan membayarnya. Maka demikianlah Nabi SAW dikatakan bahawa orang yang suka muliakan tetamu. Ketika mana Nabi bertanya kepada Sayyidina Uthman ibn Affan, ya Uthman, ma tuhibbu minat dunia? Wahai Uthman, yakni wahai Sayyidina Uthman ibn Affan, kamu duduk atas muka dunia ni, apa yang kamu suka? It'amut ta'am, memberi makan kepada orang. Di antara yang afdal kita memberi makan itu siapa? Yakni memberi makan kepada tetamu kita, termasuk dengan ahli keluarga. Dan ditanya pada Sayyidina Ali, apa yang kamu suka? Sayyidina Ali mengatakan ikramun duyuh, yakni memuliakan akan tetamu. Maka dikatakan bahawa amalan muliakan tetamu ini amalan para Nabi, para Rasul. Bukan kata Nabi Muhammad sahaja yang suka menjamu orang. Satu hari Nabi SAW menyembelih kambing. Nabi pun sembelih kambing. Nabi suruh pakai-pakai miskin datang makan rumahnya. Maka dimakannya kambing yang diberi, disediakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini nak bagi tahu dia punya hebat dialah orang paling kaya. Kalau dibanding ke siapa-siapa, dialah orang yang paling kaya. Tetapi dalam bab miskin, dialah yang paling miskin. Mana begitu? Dialah yang paling kaya, dia yang paling miskin pun dia. Kalaulah dia mahu, baginda sallallahu alaihi wasallam ingin apa? Ingin bukit menjadi emas, maka bukit akan menjadi emas.
Malaikat Jibril pernah berkata kepada Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau inginkan bukit menjadi emas, nasai bukit jadi emas. Setakat ni tak jumpa bukit emas, yang jumpa bukit besi kan. Aku jumpa bukit besi. Maknanya kaya orang Terengganu ni ada bukit besi, kaya lagi Kelantan ada pasir emas. Jadi nak bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah inginkan bukit itu jadi emas, maka bukit akan jadi emas. Tapi Rasulullah tidak mahu. Kalau nak pun Rasulullah sehari kenyang, 2 hari lapar. Maka keadaan Rasulullah banyak lapar. Dan rumah Rasulullah tak ada duit pun, tak ada dinar dirham pun. Kerana apa? Kalau orang bagi hari ni, hari tu juga habis. Bagaikan angin yang berlalu, bagaikan air yang mengalir. Itulah dia sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka menjamu tetamu ini, itu sifat para nabi. Bahkan ditunjukkan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, jika dia ingin makan, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tak akan makan seorang. Tidak mungkin dia tak makan seorang. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia nak makan, dia akan keluar daripada rumah, dia akan berjalan kaki. Kalau zaman kita kata berjalan kaki berkilo-kilometer. Maknanya berjalan kaki. Selagi mana dia tak jumpa orang, lagi tu dia jalan-jalan kaki sampai dia jumpa orang. Bila dia jumpa orang, apa yang dia buat? Dia akan ajak orang makan. Mari rumah saya pergi makan. Maknanya apa? Tidak pasal Nabi Ibrahim itu makan keseorangan, kecuali didatangi orang, diminta orang datang rumah dia, dia akan makan dengan orang lain. Maka dengan sebab itu ada ulama mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dipanggil Khalilullah, teman Rasul, teman Allah, ataupun dikatakan kekasih Allah, tetapi tinggi lagi Habibullah. Jadi teman Rasulullah ini, Khalilullah ini, Nabi Ibrahim. Antara sebabnya Nabi Ibrahim tidak makan kecuali bersamanya ada tetamu. Barulah ia makan. Beliau tidak melalui hari-harinya kecuali mengajak orang lain akan makan bersama. Hatta kalau tak jumpa dia akan berjalan kaki, jalan. Mana orang jumpa orang panggil, mari datang rumah saya mau jamu makan. Ini memberitahu bahawa menjamu makanan ini akhlak para nabi, akhlak para rasul. Maka kita memberi makan orang di atas muka dunia ketika mana orang lapar, maka di negeri akhirat ketika mana ramai manusia lapar, Allah kenyangkan. Jadi di antara amalan supaya kita kenyang dekat negeri akhirat, banyakkan beri makan kepada orang yang lapar. Paling sedikit katanya, paling sedikit 3 ataupun 10 sampai beratus orang. Paling sedikit apa? 3 orang aja makan. Itu paling sedikit. Kadang-kadang 10 orang, kadang-kadang sampai 100 orang. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini digelari dengan apa? Abu Ad-Dhaif. Apa makna Abu Dhaif? Bapa penjamu tetamu. Maksudnya bapa penjamu tetamu. Inilah Rasul Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim begitu. Maka bila cerita tadi teringat nak beritahu tentang Rasulullah bagi orang makan daging kambing. Bagi makan daging kambing, habis semua sudah dimakan. Rasulullah tanya pada Siti Aisyah, dah habis dah semua orang makan? Dah habis dah. Ada tak bahagian Rasulullah? Semua tak makan. Ini para Nabi kalau dia jamu orang bukan dia makan dulu. Dia tak makan dulu, orang lain makan dulu. Kita pun tak makan dulu, tapi kita simpan dulu. Takut dodak, simpan dulu maknanya. Jadi para Nabi dia jamu orang ni, dia tak makan. Dia akan bagi orang lain dulu. Maka Rasulullah tanya Siti Aisyah, kalau bahasa Terengganu dah mana? Habis belaka dah. Makan belaka dah.
sudah makan ke semuanya tetamu tadi? Kata ya, sudah makan. Ada tak sedikit bahagian Rasulullah? Siti Aisyah pun ambil, beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, habislah orang makan, sikit je hak tinggal, hak ni je bahagian Rasulullah, hak lain orang bahagian orang lain ambil dah. Rasulullah kata pada Siti Aisyah, tidak, yang orang lain makan tu itulah bahagian Rasulullah. Yang orang lain makan tu, yang ada sikit ni yang Rasulullah makan tu bukan dia, itu bukan bahagian, itu bahagian dunia saja. Jadi bila kita menjamu orang makan, maka yang kita jamu bahagian makan itulah bahagian kita dekat negeri akhirat. Maka disuruh kita ini menjadi orang yang rajin menjamu orang makan. Maka siapa yang rajin menjamu orang makan, maka Allah akan memberi kepada dia apa dia kebaikan dekat negeri akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika ditanya tentang iman. Apakah yang dikatakan iman? Apakah yang dikatakan hakikat iman? Maka baginda menjawab, iman itu memberi makan. Iman itu memberi makan dan menyebarkan salam, memberi makan dan juga sembahyang malam ketika orang sedang tidur lelap. Jadi kenapa? Kerana memberi makan dan juga sembahyang malam itu akan menghapuskan dosa dan meninggikan darjat. Orang yang sentiasa rajin beri orang makan, dia akan menjadi orang yang dikasihi oleh Allah. Kerana sesungguhnya seseorang yang duduk dalam kemukaan Allah, contoh dia ni kemukaan Allah. Apa kemukaan Allah? Dia ini suka buat maksiat. Ini contoh saja. Dia suka buat maksiat. Jadi tak kira lah, mungkin boleh jadi maksiat itu minum arak, mungkin maksiat itu judi, mungkin maksiat itu zina, mungkin maksiat dia suka. Tapi ada satu sifat mulia. Apa sifat mulia? Sifat mulia itu adalah suka memberi makan kepada orang, ataupun satu sifat yang dipanggil dengan sifat pemurah. Sifat pemurah ini, kata ulama, orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang lalai buat banyak maksiat ke apa ke, dosa-dosa besar sekalipun, dia mudah mendapat taubat Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab as-sakha. Apa dia sakha itu? Dengan sifat dermawan, dengan sifat suka it'amut ta'am, dengan sebab suka memberi makan ke orang. Jadi bila suka memberi makan ke orang tadi, maka orang-orang yang ahli maksiat ini, antara menyebabkan dia mendapat rahmat Allah, pengampunan Allah, adalah sifat memberi makan ke orang. Kita dah cerita dulu dalam kuliah yang lalu, ada satu orang lelaki Bani Israel, lalu dia berjalan, dia pun tengok bukit daripada pasir, di padang pasir tinggi, bukit tu pasir belaka tinggi tu. Di sebelah kampung sana ada orang kampung yang dalam keadaan lapar, makanan tak cukup. Dia berkata dalam hati, kalaulah bukit pasir ni jadi gandum, nescaya aku akan ambil bukit gandum ni, aku akan beri kepada orang kampung orang lapar tu. Itu je lelaki je, itu amalan dia. Maka diceritakan di dalam kitab ini, kita dah baca dahulu, diceritakan bahawa di negeri akhirat Allah ampunkan segala dosa dia, bahkan Allah masukkan dia dalam syurga. Hairan dia, bukan tak setuju syurga, tapi hairan, kenapa, apa amalan saya tak ada amalan ni tapi boleh masuk syurga. Maka Allah memberitahu melalui malaikat beritahu bahawa sesungguhnya, ingat tak kamu dahulu ada di satu kampung yang dalam keadaan lapar, kamu berjalan dekat padang pasir, tiba-tiba kamu berkata, kalaulah pasir ni, padang pasir ni, bukit yang daripada pasir ni, bukit pasir ni menjadi gandum, nescaya aku akan ambil gandum tu beri pada orang lapar.
Dengan sebab inilah Allah maafkan segala dosa-dosa kamu. Dengan sebab ini kamu masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nak bagi tahu apa? Allah menghukum dia dengan rahmatnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikatakan bahawa orang tanya lagi Rasulullah. Orang tanya lagi Rasulullah tentang hakikat. Baginda pun ditanya tentang hakikat haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Ta'ala. Baginda mengatakan bahawa haji yang mabrur itu adalah memberi makan. Haji yang mabrur itu adalah memberi makan. Memberi makan dan bercakap yang baik-baik. Tanda-tanda orang yang dapat haji mabrur ni, antara sifat dia suka beri makan orang. Sebab tu ada orang kata nak tengok haji dia diterima, tengok dia lepas daripada dia balik haji. Lepas balik haji, dermawan dia, pemurah sungguh. Maknanya sikit-sikit nak jamu orang, sikit-sikit nak jamu orang. It'amut ta'am, memberi makan pada orang lain. Ini antaranya. Kita tanya kepada Rasulullah, bagaimana haji mabrur itu? Haji mabrur itu memberi makan dan bercakap dengan percakapan yang baik-baik. Jangan lupa ada satu kisah Muwafaq. Muwafaq ini kerja dia tukang kasut. Dia kerja tukang kasut. Maka dia jahit kasut orang bayar upah. Jahit kasut orang bayar upah dululah. Jadi tukang telefon rosak, beki orang bayar upah. Maknanya tapi yang jujur lah. Ni maka Muwafaq ini orang jujur. Dia kerja jahit kasut, simpan duit, cukup duit nak pergi Mekah. Cukup duit nak pergi ke Mekah. Dan dia nak pergi Mekah dia seorang je. Kebetulan dia nak pergi ke Mekah, isterinya hamil. Wanita ini kalau hamil, dia ada satu sikap, dia panggil ngidam. Ngidam dia nak makan daging. Allah, kebetulan jiran dia ini dia masak daging. Bini dia pun tercium bau aroma sedapnya gula daging. Lepas nak makan sangat. Mungkin dia ngidam masakan orang, tuan bini masak tak makan mungkin. Jadi nak makan sangat. Minta suruh beritahu pada dia khabar suami dia, boleh tak pergi kat jiran tadi minta nak makan daging. Dia pun pergi. Bila pergi dia pun beritahu, isi saya ni hamil, jadi kamu ada masak daging. Dia pun tercium bau daging tadi, masakan tadi, boleh tak bagi sedikit daging untuk isteri saya? Apa kata jiran tadi? Jiran tadi kata tak boleh, kerana daging, masakan daging itu halal bagi kami, haram bagi kamu. Warna gitu, ada tak makanan gitu? Saya tak boleh, halal saya, haram kamu. Nampak kata bui korang. Maknanya macam mana begitu? Sedangkan dia kata halal bagi kami, halal bagi kamu, haram. Tidak boleh. Maka hairanlah Muwafaq tadi, macam mana jadi makanan begitu? Kalau kita tengok makanan dia cok halal lah ke? Takkan dia je halal, kita haram. Maka dia pun cerita, rupa-rupanya jiran dia ni sudah tak makan beberapa hari. Bila tak makan beberapa hari berjalan, tiba-tiba nampak bangkai satu binatang yang mati tidak disembelih. Maka dia dalam keadaan lapar sangat ni, dia balik, dia ambil pisau, dia pun potong sedikit daging yang bangkai tadi, yang mati dengan bukan sembelihan tadi. Dia pun ambil dan dia simpan daging itu, dia masak. Ketika mana dia lapar sangat, dia makan. Sebab dah urat sangat ketika itu. Barulah dia tahu daging yang dimasak itu ialah bangkai. Dan jiran dia ambil dalam keadaan lapar beberapa hari. Sedangkan dia ada duit, dia pergi Mekah pula duit dia. Maka apa yang dia lakukan, dia balik rumah dia, duit simpanan dia yang nak pergi Mekah, dia beri kepada orang jiran dia tadi. Apa yang berlaku, dia tak pergi ke Mekah. Dia tidak pergi ke Mekah. Maka di sana di Mekah orang pekerja haji, maka mereka pun berwukuf di Padang Arafah, duduk bermalam di Muzdalifah, kemudian berwukuf di Mina. Melontar di Mina. Lepas pada tu pergi dekat Mekah, tawaf ibadah, sa'i, bertahalul, dah habis kerja haji. Ada yang buat nafal awal, ada yang buat nafasan, habis kerja haji. Lepas habis kerja haji letih tertidur, lalu bermimpi.
Dalam mimpi itu didatangi malaikat. Dua malaikat yang berbual-bual. Malaikat tanya, berapa ramai jemaah haji tahun ni? Dia pun khabar sekian-sekian ramai ni. Berapa orang yang hajinya mabrur diterima oleh Allah? Tak ada seorang. Tak ada seorang pun. Yang ada seorang saja haji dia. Itu pun dia tidak ada di tanah haram ini. Dia ada dekat kampung dia. Dengan sebab dia itulah haji orang lain diterima. Kalau tak ada sabit dia, haji orang lain tak diterima. Maka siapa orang itu? Disebut nama muwafaq. Dia tu ada di mana? Di tempat sekian-sekian. Kerja dia macam mana? Kerja dia keluar tukar kasut saja. Maka terkejut dia daripada tidur. Dia mari mikir, siapa muwafaq ni? Sebab dia ni kerja haji, dapat kerja haji. Rupanya tak ada kerja haji pun. Dia pun pergilah cari. Bila cari-cari jumpa, ditanya, apa amalan kamu? Dia kata, amalan saya tidak ada amalan. Patutnya tahun ni saya pergi ke Mekah. Tetapi oleh kerana jiran saya ini dalam keadaan lapar yang bersangatan, maka saya bagi duit ke dia. Dengan sebab saya bagi ke dia supaya dia tidak lapar lagi, maka dengan sebab tu saya tak pergi Mekah. Kata orang tadi, boleh jadi dengan amalan inilah yang menyebabkan kamu dapat haji. Bukan senang nak dapat haji. Ada pun haji atau wakaf tu tak jadi satu hari ni menang kali haji. Okey, baik. Lalu dikatakan bahawa dan seterusnya bertutur dengan yang baik-baik. Tanda haji mabrur itu dia bercakap dengan perkataan yang baik. Dalam hadis meriwayatkan daripada Anas, dikatakan bahawa rumah yang tidak dimasuki tetamu tidak dimasuki malaikat rahmat. Kalau boleh biar ada tetamu datang. Kepada orang yang mengundang, seharusnya ia mengundang orang yang bertakwa. Nak panggil orang yang bertakwa. Panggil orang yang bertakwa, panggil orang yang soleh, bukan orang yang fasik. Sebab itu tidak afdal kalau orang fasik. Orang fasik seperti orang tidak semaya, orang tu jenis tak jaga solat, jenis tak suka ibadat, itu tidak afdal kita undang dia sebenarnya. Maka bukan orang fasik, kerana Rasulullah SAW bersabda bahawa orang yang layak memakan makanan kita adalah orang-orang yang baik. Juga ada kekhususan bahawa orang yang diundang adalah orang yang fakir lebih afdal daripada orang yang kaya. Sebab orang kaya bahagian makan dia beres dah. Orang fakir Allah beri makan nasi Arab, wah suka je. Bukannya senang maknanya. Jadi afdal kita bagi kepada orang fakir dan beri makan. Kalau boleh kita beri makan yang orang fakir tak makan dan dia suka sangat makan. Maknanya biar dia rasa gembira. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, seburuk-buruk makanan walimah ni makanan kenduri kahwin adalah jika tetamu itu yang diundang hanya orang kaya saja, bukan orang fakir. Tak boleh begitu. Ini seburuk-buruk. Panggil belaka. Bila panggil belaka, jangan dibezakan. Biar makanan sama, tempat tak kurang, orang duduk depan ni tak apa, tapi biar makanan itu sama. Ketika mengundang orang untuk menikmati jamuan, sudah semestinya tidak melupakan kaum kerabat, kerana hal itu boleh menimbulkan kedengkian dan memutuskan hubungan silaturahim. Oleh kerana itu harus diatur orang-orang yang diundang daripada kawan, kemudian orang yang dikenali, dan hal ini kerana mengkhususkan sebahagian dan sebahagian yang lain akan menimbulkan kedengkian. Wallahu a'lam. Kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.